Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Cik Omar, wakil daripada kumpulan 7 akan membentang tentang Islamisasi minda. Antara rakan-rakan yang turut menjayakan kertas kerja ini ialah Muhammad Aiman Dania bin Sarudin, Nur Insyirah Kamilah binti Muhammad Rizwan dan Ilya Iklimah binti Abdul Hakim. Antara kandungan yang bakal kami bentangkan adalah pendahuluan, objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan kesimpulan. Islamisasi merujuk kepada proses untuk menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam sesuatu bidang atau ilmu. Manakala minda pula merujuk kepada akal fikiran atau daya berfikir sebagai manusia. Dalam erti kata lain, Islamisasi minda boleh dimaksudkan sebagai daya fikiran seseorang itu dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam situasi tertentu. Antara tujuan kami menjalankan kajian terhadap konsep Islamisasi minda adalah disebabkan konsep ini dapat memberikan banyak faedah kepada sesiapa sahaja yang mengamalkan konsep ini. Antara contoh kebaikan yang boleh diperoleh ialah agama Islam akan dipandang tinggi oleh orang bukan Islam, dapat membentuk umat Islam yang mempunyai akhlak dan jati diri yang tinggi, dan akhir sekali dapat mendekatkan lagi diri seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, pada era globalisasi ini, kita dapat perhatikan kurangnya pengamalan konsep ini dalam kalangan masyarakat. Perkara ini sudah terbukti menjadi suatu kerisauan dan ianya patut dipandang serius supaya tidak menjadi lebih teruk pada masa hadapan kelak. Oleh yang demikian, kajian ini akan membincangkan tentang Islamisasi minda itu sendiri dan seterusnya bagaimanakah Islamisasi minda dapat dipraktikkan dalam masyarakat Islam pada hari ini. Penulisan kertas kerja ini adalah bertujuan untuk mengkaji punca-punca Islamisasi minda kurang diamalkan, mengkaji cara-cara untuk mewujudkan Islamisasi minda yang teguh dalam kalangan masyarakat, menyelidik peranan media massa dalam mempengaruhi Islamisasi minda dan mencari cara untuk menggalakkan media yang menyokong nilai-nilai Islam, kesan Islamisasi minda terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam usaha menyiapkan kajian ini, kami menggunakan pendekatan kaedah perpustakaan dalam melaksanakan kajian Islamisasi minda ini. Kaedah ini merupakan kaedah yang kerap dilakukan kerana maklumat yang diperolehi adalah relevan dan boleh dipercayai sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan. Sumber-sumber rujukan ini mengandungi informasi mengenai Islam dan memberi panduan kepada kami untuk membuat kajian tentang Islamisasi minda. Sumber rujukan primer bagi kajian ini terdiri daripada dokumen yang diambil dari sumber rujukan bercetak iaitu artikel, majalah, surat khabar, buku ilmiah dan juga beberapa kajian lepas. Selain itu, sumber rujukan elektronik daripada beberapa laman web berautoriti juga telah diguna sebagai sumber rujukan sekunder. Pada waktu yang sama, kaedah analisis kandungan juga telah diguna pakai dalam proses menyiapkan kajian ini. Baiklah, saya akan menerangkan tentang punca-punca Islamisasi minda kurang diamalkan dalam masyarakat. Punca yang pertama ialah kurangnya didikan agama. Kurang didikan agama menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu aspek kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika ibu bapa tidak mengajar anak mereka untuk mengamalkan Islamisasi minda dalam kehidupan seharian mereka, maka anak-anak mereka ataupun generasi-generasi yang akan datang akan kurang mengamalkan Islamisasi minda dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, punca yang juga memainkan peranan ialah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya dikatakan menjadi punca Islamisasi minda kurang diamalkan pada zaman sekarang oleh sebab pengaruh rakan yang kita boleh katakan kurang didikan agama menyebabkan rakan-rakan mereka mudah terpengaruh dengan mereka. Hal ini juga menyebabkan peratusan murid-murid ataupun pelajar yang di sekolah terutamanya menjadi suatu penyebab Islamisasi minda kurang diamalkan pada masa kini. Akhir sekali, pengaruh budaya barat juga memainkan peranan yang penting dalam menyebabkan Islamisasi minda kurang diamalkan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh budaya barat seperti etika pemakaian dan etika percakapan menyebabkan Islamisasi minda di negara kita kurang diamalkan. Hal ini juga
telah menyebabkan kesan yang buruk kepada masyarakat-masyarakat yang ada dalam negara kita, sekaligus Islamisasi minda juga kurang diamalkan oleh masyarakat hari ini. Seterusnya adalah cara-cara untuk mewujudkan Islamisasi minda yang teguh dalam kalangan masyarakat. Pertama, keluarga. Institusi keluarga merupakan salah satu peranan yang mampu mewujudkan Islamisasi minda kepada generasi kini. Keluarga haruslah memberi contoh yang baik kepada anak-anak mereka, terutamanya ibu bapa yang menjadi pendamping terdekat mereka. Perkara ini boleh dilakukan dengan mengamalkan sifat tolong-menolong, berhemah, bersopan santun, menjaga percakapan serta perbuatan dan lain-lain lagi. Hal ini kerana golongan muda lebih cenderung untuk mencontohi perbuatan orang dewasa di sekeliling mereka seperti pepatah yang pernah mengatakan bahawa bagaimana acuan begitulah kuihnya. Maka, perbuatan maupun percakapan yang baik harus dititik beratkan supaya mereka membesar sebagai seorang yang tinggi nilai hormatnya dan seterusnya menjadi seseorang yang baik serta mempunyai akhlak yang terpuji. Selain itu, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dapat melahirkan insan yang menjadikan cara hidup Islam itu sebagai salah satu daripada kehidupan seharian mereka. Contohnya bercakap sopan, menutup aurat, bergaul dengan rakan-rakan yang taat pada agama dan sebagainya. Perkara ini juga sepatutnya menjadi keutamaan dalam kehidupan umat Islam kerana firman Allah SWT pernah menyebut, barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, tidak akan dipakui dan tidak akan diakuni oleh Allah dan akan termasuk ke dalam orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Oleh itu, mengamalkan cara hidup Islam dapat mewujudkan institusi keluarga yang bahagia dan harmoni. Kedua, pendidikan. Pendidikan juga penting bagi mewujudkan Islamisasi minda. Pendidikan Islam di sekolah, madrasah maupun di rumah yang berkualiti dapat membantu individu memahami konsep Islamisasi minda dan cara hidup Islam. Sebagai contoh, guru mengajar anak muridnya tentang adab dan akhlak selari dengan Islam yang melarang menggunakan perkataan-perkataan lucah dalam percakapan dan penggunaan istilah yang sopan terutamanya kepada golongan yang lebih tua daripada mereka. Selain itu, ustaz atau ustazah yang mengajarkan kelas tambahan di masjid atau madrasah seharusnya mengutamakan subjek-subjek yang mampu membentuk pemikiran Islam golongan-golongan muda seperti pelajaran Al-Quran, akidah dan adab. Hal ini dapat membantu mereka untuk faham dengan lebih lagi tentang Islam dan keutamaan menjadi seseorang yang mengamalkan gaya hidup Islam. Di rumah, ibu bapa boleh membimbing anak-anak mereka supaya hidup sebagai seorang umat Islam yang sejati seperti mengajar mereka untuk solat dan melakukan perkara-perkara yang dititikberatkan dalam agama Islam. Terakhir, penggunaan media. Penggunaan media seperti televisyen, radio dan internet mampu menyebarkan nilai-nilai Islam. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang beragama Islam dalam satu butang sahaja. Namun, tidak mustahil untuk perkongsian di media ini terpesong dari apa yang telah ditetapkan. Oleh itu, penting bagi pihak yang bertanggungjawab untuk memantau dan mengawal kandungan media yang ditonton oleh penonton agar tidak terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkongsian yang bermanfaat dapat membantu masyarakat untuk menambah ilmu dan menjadi umat Islam yang berkualiti. Media serba sedikit memudahkan perkongsian tentang sesuatu perkara. Media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook boleh menjadi platform untuk berkongsi ilmu dengan semua pengguna. Penyebaran ini bukan sahaja dapat menambah ilmu tetapi juga menguntungkan kedua-dua pihak. Peranan media massa menurut Islam bagi menikmati suatu kehidupan yang selamat dan maju, manusia sentiasa memerlukan informasi dan maklumat. Oleh itu, manusia berhubung dengan pelbagai sumber ilmu sama ada secara langsung ataupun melalui media massa yang menyalurkan ilmu dan maklumat dari paparan berita, hiburan dan lain-lain. Media massa memainkan peranan yang amat luas di dalam masyarakat. Islam melihat media sebagai medium dakwah yang menyampaikan kebenaran dan mengulas isu-isu berkaitan kepentingan ummah. Media yang berkaitan dengan Islam juga berperanan sebagai penangkis serangan media dan propaganda asing dan melindungi pengaruh yang boleh menyesatkan umat Islam serta mengukuhkan dan mempertahankan pendirian Islam dari segala isu. Islam melihat media sebagai penyampai informasi yang memikul tanggungjawab yang besar bagi mencapai matlamat yang telah digariskan. Antara matlamat media yang perlu dicapai adalah memantapkan ummah dengan kefahaman terhadap hakikat agama Islam bagi melindungi umat Islam dari bencana kejahilan terhadap ajaran agama. Di samping itu, media bermatlamat memperkukuh usaha ke arah pembentukan umat Islam
yang multazim dengan akidah dan syariah serta memiliki akhlak dan sahsiah seorang Muslim. Malah, di dalam era informasi ini, media massa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan pemikiran masyarakat. Dengan kemajuan teknologi terkini, segala maklumat sama ada baik atau buruk dapat sampai ke segenap lapisan masyarakat di dalam dan di luar bandar. Oleh itu, media sewajarnya melaksanakan peranan mereka sebagai pembimbing, pendakwah dan pendidik yang bertanggungjawab dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Namun, hakikat yang sering berlaku adalah peranan tersebut tidak lagi seimbang di mana hiburan menjadi menonjol kerana kepentingan tertentu sehingga peranan pendidikan menjadi terpinggir. Bagi memastikan matlamat media ini tercapai, kod etika media berlandaskan syariat perlulah dipatuhi. Antara perkara yang perlu ditekankan ialah konsep hikmah atau bijaksana yang ditekankan dalam Islam, iaitu dengan menyesuaikan program-program yang disiarkan dengan sasaran penonton itu sendiri. Ini adalah kerana penonton yang disasarkan sendiri daripada pelbagai peringkat umur. Ini juga bagi memastikan program-program yang disiarkan bertepatan dengan waktu dan sesuai dengan sasaran khayalak yang menonton. Selain itu, kandungan program yang disiarkan terkandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju, sejahtera dan memiliki budi pekerti yang mulia. Dalam hal ini juga, program yang disiarkan tidak harus meminggirkan unsur hiburan yang cuba diketengahkan dalam kehidupan masyarakat. Apa yang penting bagaimana ia diolah dan diterjemahkan agar selari dan tidak bertentangan dengan syariat. Media juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dengan cara yang tidak beretika seperti memfitnah sama ada dalam bentuk ucapan, tulisan atau gambar yang boleh menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini juga tertulis di kitab Allah bahawa membuka aib orang sangat ditegah oleh Islam kerana ia boleh memecah belah dan memporak-porandakan umat Islam. Namun, hakikatnya inilah yang banyak berlaku terutamanya di dalam rancangan yang berbentuk hiburan yang kadang-kala mengambil kesempatan di atas cerita dan khabar angin yang disampaikan sehingga boleh mengaibkan seseorang individu dengan keluarganya. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan Islamisasi minda terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks individu, pengislaman minda menghasilkan perubahan yang ketara dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam. Proses ini meningkatkan kefahaman individu terhadap ajaran agama di mana mereka mempelajari etika dan prinsip moral Islam dengan lebih mendalam dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ini di dalam keputusan harian mereka. Selain itu, individu yang mengalami proses ini menjadi lebih sedar akan tanggungjawab kerohanian dan moral mereka. Mereka merealisasikannya dengan mengikuti ajaran Islam dan berusaha menghayati nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan mereka, iaitu dari segi keluarga, kerja, perhubungan sosial dan aktiviti harian yang lain. Tindakan dan pilihan hidup mereka juga berasaskan prinsip Islam dan berusaha untuk bertindak mengikut tuntutan agama. Ini dapat mencegah tingkah laku yang bertentangan dengan ajaran Islam serta berusaha untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pengislaman minda memberi impak yang luas kepada keseluruhan masyarakat. Proses ini menghasilkan perubahan yang merangkumi budaya, institusi dan corak kepribadian yang mencerminkan pengaruh Islam. Dalam konteks ini, masyarakat mula menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian mereka dengan memberi penekanan terhadap keadilan sosial, persaudaraan dan kerjasama. Masyarakat yang mengalami proses ini berusaha untuk mewujudkan keadilan sesama mereka, di mana semua individu dilayan sama rata dan hak mereka dihormati. Di samping itu, masyarakat juga mula menolak amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, amalan yang tidak adil, rasuah, keganasan,
dan tingkah laku yang membahayakan orang lain. Hal ini disebabkan individu atau masyarakat yang mengalami pengislaman minda, mereka akan meneruskan kehidupan mengikut nilai agama dan menegakkan prinsip moral dalam pergaulan mereka dengan orang lain. Tambahan pula, pengislaman minda juga mempunyai pengaruh yang ketara terhadap identiti agama individu dan masyarakat. Proses ini mengukuhkan keyakinan dan penghayatan individu terhadap Islam sehingga mereka merasakan yang mereka mempunyai hubungan yang erat dengan agama tersebut. Mereka menghayati nilai dan prinsip Islam dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Kesannya, individu yang mengalami pengislaman minda cenderung mempunyai pegangan agama yang kuat dan dapat menyatakan identiti agama mereka dengan jelas. Selain itu, pengislaman minda bukan sahaja mempengaruhi individu secara peribadi, malah membentuk identiti agama yang kukuh dalam masyarakat secara keseluruhan. Hal ini kerana mereka yang mengalami proses ini menyedari betapa pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Identiti agama yang kukuh ini mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti keagamaan dan mengukuhkan ikatan sosial seperti beribadat di masjid, mengikuti ceramah agama, dan menyumbang kepada pembangunan sosial dan rohani masyarakat yang lebih besar. Secara keseluruhannya, pengislaman minda mempunyai impak yang ketara terhadap individu dan masyarakat yang melibatkan penyerapan dan pengamalan prinsip Islam dalam pemikiran, tingkah laku dan struktur sosial. Proses ini membawa perubahan positif dari segi akhlak, kerohanian dan membantu membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui pemahaman yang mendalam dan praktik ajaran Islam, individu dan masyarakat dapat mencapai kesejahteraan rohani dan sosial yang lebih baik, serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang adil dan harmoni. Secara keseluruhannya, Islamisasi minda merupakan proses mengembangkan pemahaman, sikap dan tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan seharian. Dalam konteks masyarakat Islam pada hari ini, Islamisasi minda adalah penting untuk memperkuat ciri-ciri keagamaan, meningkatkan pengetahuan agama dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang menyeluruh dengan rancangan pendidikan umum, kajian dan perbincangan keagamaan serta pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Islam. Di samping itu juga, dengan Islamisasi minda yang kuat, masyarakat Islam dapat menjadi ejen perubahan yang positif dalam masyarakat. Ini kerana mereka mempunyai pemahaman yang mendalam tentang Islam dan mampu menghadapi halangan serta menyumbang secara aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik yang berdasarkan nilai-nilai Islam.